Okey. So ni merupakan isi kandungan kita lah. So yang pertama sekali saya akan tunjukkan sedikit tentang load and save scene, di mana load and save scene ni kan, bila kita ada satu data tu lah, bila kita biasanya kalau apps AR ni kalau kita keluar daripada apps tu, benda tu akan reset semua, start pada awal. Okay, so sekarang bila load and save scene ni, contoh kalau macam kita ada masukkan data, kita klik save, bila kita exit application, bila kita masuk balik, data tu masih ada lagi. Okay, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, Prof ada minta juga saya untuk tunjukkan sikit user input graph. Sebab Prof ada tunjukkan saya ada student yang kena buat graph berkaitan dengan kesihatan macam tu lah kan. Actually graph ni complicated sikit. So apa yang saya dapat tunjuk ni basic lah. Tapi nanti mungkin boleh follow up ke untuk next session kan. Dan yang ketiga 3D model interaction, which is kalau macam yang smart kata tadi, yang saya tanya tadi adalah button interaction. Yang kalau 3D interaction ni kita main dengan model tu sendiri. Contohnya kalau saya ada satu kotak, saya klik kat kotak tu apa akan jadi. Okey, lepas tu yang keempat kita akan proceed dengan ni lah, Q&A discussion. Kalau ada apa-apa nak tanya semua. Okey, so yang pertama sekali load and save scene. Okey, load and save scene ni macam saya cakap tadi lah, bila kita keluar daripada aplikasi tu, kita nak data tu masih disimpan. Okey, so dia ada 3 format yang boleh disimpan. Pertama sekali float, lepas tu integer dan string. Okey, so kalau tengok kan, untuk penyimpanan data kita akan gunakan players pref. Yang ni format dia untuk simpan data. Lepas tu dot set integer. Integer ni adalah nilai yang kita nak masukkan lah. Kalau nilai tu dalam bentuk word ke apa, kita akan guna string. Okay, so sini kita akan guna export for integer dan value dia. Okay, so untuk buang data pula, kita akan guna player pref juga. Cuma dia dot delete key, lepas tu nilai yang kita nak delete tu. Okay, kat bawah ni saya ada bagi video rujukan. Tapi kita terus proceed dengan tutorial lah. Tutorial saya akan tunjukkan dekat sini. Boleh follow ke? Boleh. Okey, boleh nampak skrin saya dekat Unity? Boleh. Macam ni you all tengok je ke atau buat sekali ya? Kalau nak buat sekali, kalau waktu Google Meet biasa lembab-lembab, lepas tu crash. Lepas tu innalillah. Macam tu. So maknanya macam tu memang saya je lah yang explain kan? You all boleh tengok. Boleh. Okey. Okey, tak apa. Yang ni untuk load and set scene tadi Okey, so secara mudah dia kita cuma kena ada ni je. Sorry, ni graph. Saya masuk dalam load and scene. Okey. Ni saya buat yang paling simple untuk you all faham. Dia macam ni, secara mudah dia you all faham konsep. Lepas tu benda ni boleh di-enhancekan lagi. Tu je. Okey, so yang paling mudah yang boleh saya tunjuk, pertama sekali dekat canvas kita kena create input field. Ini dia, enter text ni. Lepas tu saya ada satu button save dekat sini. Okey, so dekat button save ni, kalau tengok dekat saya punya inspector, bahagian inspector, saya ada masukkan satu coding, which is coding ni saya letak dekat main camera macam ni, dekat ni save name yang ni Okey, saya buka set coding dia.
So sementara tunggu dia buka, basically dekat save scene ni, ni dia punya coding. Kita akan masukkan data kita, lepas tu dia akan keluar debug log. Debug log ni tahu kan notification dekat konsol ni, maknanya kita dah masukkan nama kita dekat situ. Lepas tu dia akan terus pindah dekat second scene. Kalau tengok dekat coding saya dekat sini Okey. So lepas coding tu dibuat, saya letakkan coding saya tu dekat main camera dekat sini. Save name. Saya ada declare input field dekat sini. Public input field text box ni. Okey, so dekat text box ni saya akan drag masuklah input field yang saya dah buat. Okey, lepas tu just save macam biasa je. So kalau saya playkan dekat sini, saya zoomkan sikit. Contoh save nama saya Adli sekejap, ada benda tak kena. Okey. Okey, so nampak dekat sini dia ada tulis, yang ni adalah debug log yang saya keluarkan tadi lah. Your name is Adli. Okey, lepas tu yang ni dia dah terus masuk dekat saya punya second scene. Okey. Second scene saya tadi dekat sini. Okey, so dekat bahagian second scene ni just letak text, nama semua, name here. Lepas tu dekat bahagian name here ni kita kena letak satu lagi coding. So coding untuk second scene yang ni. Dia actually dia just ambil data yang nama tu, dia masukkan kat sini. Lepas tu ada satu lagi button, kita buat button reset untuk kita di nama, dan satu lagi untuk kita patah balik. Kalau kita tekan button reset, kita akan patah balik pada scene yang pertama. Okey. So kalau macam contoh saya demo dekat sini, tadi saya dah save nama saya sebagai Adli. Nama dah ada dekat sini sekarang, so saya reset. So dia akan patah balik kepada scene saya yang pertama, sample scene ni tadi. Okey, so sekarang ni contoh saya tak ada masukkan apa-apa nama, saya klik save je. So dekat sini kosong. So sama juga, kalau macam contoh kalau kita dah exit application, macam tu juga. Maknanya nama saya tu akan ada selagi saya tak tekan button reset. Basically untuk save dengan load scene macam tu je. Saya buka dulu kalau ada apa-apa nak tanya. Ada apa-apa nak tanya ke? Ke semua boleh follow? Cik Adli. Ya. Kenapa coding yang untuk save tu dekat main camera Dia benda tu sebenarnya tak ada masalah. Dia boleh je kalau macam saya nak buat dekat sini kan. Saya buat dekat sini empty, so masukkan coding semua dekat sini pun tak ada masalah. Dia maknanya dekat mana-mana kita nak letak tak ada masalah, as long kita tahu macam mana nak guna, tu je. Oh, okey. Ada soalan lain ke? Sebelum saya proceed yang lain. Amirul Hakim, ada apa-apa nak tanya? Belum ada. Okey. Yang penting ada kondisi lah. Ada seorang ni, Azulia Idris. Ada apa-apa nak tanya ke? Okay. Proceed. Reset tu ada coding tadi? Betul, reset dari coding. Saya tunjuk sekejap. Okay, bahasa reset ni, you all dah pernah buat ni kan, function on click ni, betul tak? Betul. Okay, so coding dia dekat sini, yang second scene ni. So dekat ni, public void reset save game ni, kita letak yang saya kata tadi, DT untuk delete data saya tadi.
So macam contoh awal tadi saya tunjuk saya letak nama saya kan. So bila saya klik button reset tu, automatik nama tu akan hilang. So sama juga yang second scene ni saya letak dekat main camera. Coding dia kat sini. Okey, lepas tu dekat bila kita klik reset ni, dekat on click, masa saya masukkan, saya akan pilih reset save data. Save game yang ni. Okey kan? Oh, so dia punya coding sama dengan yang name here tu. Betul, name here dekat situ. Dia dalam satu coding yang sama. Okay. Boleh saya teruskan untuk yang kedua? Graph. Boleh. Okey, user input graph. Macam saya bagi tahu tadi, graph actually dia agak complicated sebab dia ada activities, to exist, tu tak kita main dengan screen kita punya tu lagi, phone. Okey, so apa yang boleh saya provide, benda yang paling mudah, lepas ni saya akan tunjuk. Tapi sebelum tu kalau nak yang lagi mudah, saya ada Google dekat Asset Store, saya ada search, adalah beberapa plugin yang you all boleh guna. Kalau macam contoh yang pertama ni memang nice, cuma dia berbayar $35. Ataupun boleh cuba yang kedua ni, tapi yang ni saya rasa Unity version dia 2019 dan ke atas. Saya tak explore sebab saya guna 2018. So nanti boleh cubalah. Okay, so benda yang saya boleh bagi dekat sini, yang pertama sekali, inilah step yang paling mudah, saya tunjuk 3 step je. Okay, pertama sekali kita buat 2D image, lepas tu kita set kita panggil pivot dia. Lepas tu kemudian tambah text, input field dengan button. Lepas tu kita akan buat satu coding untuk kita kawal dia punya scale. Box yang kita dah buat tadi, 2D image tu lah. Okay, kita proceed dengan tutorial. So kadang-kadang kalau kita explain macam tu tak nampak kan? Saya tunjuk kat sini. Okay, minta tengok betul-betul Okay, pertama sekali saya just buat 2D image je yang ni. 2D image yang saya bagi tahu tadi. Okay, lepas tu yang ni text biasa, scale. Yang ni adalah input field. Satu lagi button apply. Actually button apply ni kalau tak nak buat pun tak apa, sebab dia automatic terus masuk kan. Okay, lepas tu point yang saya bagi tahu tadi, kita kena setkan dia punya pivot ni. So pivot ni dekat image ni saya letak kosong. Patutnya nilai dia dalam 0.5 macam tu lah. Okay, boleh sesiapa bagi tahu saya tak kenapa kita kena setkan pivot dia sebagai kosong? Ada sesiapa yang ada idea? Starting point. Ada sesiapa ada idea kenapa saya kena set pivot dia sebagai kosong? Jadi kalau senyap saya pick nama supaya adalah respon sikit. Saya nampak Atirah ada masuk dekat sini. Adlin Syarif, ada apa-apa idea tak? Adlin ada ke? Ya ada. Okay. Tak sure lah. Tak sure. Jason Behwi. Ya. Okay, ada kat sini kan? Okay. So ada idea tak kenapa kita punya 2D image ni kita kena setkan pivot dia sebagai kosong-kosong? Tak pasti. Okay, tak apa. Thank you Okay, kalau kita tengok, biasa kalau kita main scaling kan, contoh saya buat dekat sini Saya buat 2D image juga.
Okay. So pivot dia adalah 0.5 dan 0.5. Tapi bila saya mainkan dengan dia punya scale, so nampak tak pergerakan dia ke y-axis atas dan bawah? Boleh nampak Okay. Nampak. Tapi kalau tengok dekat saya punya image ni, bila kita setkan pivot dia adalah 0 dan 0, bila kita main scale dia, dia cuma naik one direction sahaja. Okay. So sama juga, ni kalau y-axis. Kalau x-axis, dia akan ke kanan lah. Actually memang ni merupakan benda yang paling penting untuk buat graf. Sebab kalau kita tak buat dalam bentuk one direction, so graf kita akan hancur. So benda ni yang paling basic kita kena tahu. Okay? Boleh saya sambung? Okay. Boleh. Boleh. So far boleh follow? Boleh. Okay, kita sambung dengan input field. Okay, input field ni placeholder je saya akan letak satu. Sama juga, text dia pun saya akan letak satu juga. Okay, so dekat input field ni, dekat bahagian inspector, on value change ni, saya akan letakkan satu coding. Which is coding dia dekat ni, test change. Coding dia sangat simple, which is kita masukkan data untuk kawal scale box yang kita letak ke atas. Okay, kalau tengok saya declare sini public game box, which is yang 2D ni, yang image 2D. Okay, lepas tu box transform yang ni untuk kita kawal lah. Okay, saya letak dia punya new vector 3 dia 1 times 1. Sebab kalau tengok dia ada 3 sini kan, 1 times 1. Dia stand untuk X, Y and Z. Okay, tapi bila kita nak kawal graf, kita akan guna satu direction je, which is kalau macam sekarang ni saya guna Y. So Y ni je saya akan letakkan. So yang lain saya akan letak satu. Okay, kalau contoh kita nak kawal Z, X, which is ke bintang kan. So X ni lah yang kita tukar. X ni tukar pada M, yang lain X dengan Y. Y dengan Z kita akan jadikan satu. Coding tu saya letak dekat sini dalam canvas, text change. So box dia saya just tarik masuk lah image yang kita dah buat tadi, masukkan ke dalam ni. Lepas tu dah boleh try. Okay, so ni nilai dia satu. Contoh kalau saya ubah nilai dia adalah 2, yang ni nilai dia 23. Ni nilai dia, nilai 4. Untuk size ni kita boleh menentukan. Macam contoh macam ni, saya rasa design. So boleh main dengan scale lah untuk kita kecilkan lagi. Okay, so sama juga kalau macam contoh kita buat satu projek kan. Contoh dia nak kira BMI. BMI kena ada berat, kena ada tinggi. So sama juga. Maknanya input field dia kena ada 2. Bar dia pun kawal daripada dua-dua benda tu. Okay. Dan saya buka kepada soalan. Ada apa-apa nak tanya? Saya nak tanya, Okay. kalau buat BMI tu kan, kalau kan ada kit pengiraan, lepas tu Betul. coding tu ada pengiraan lah. Pengiraan dia kita akan letak dalam macam ni. First user kena masukkan 2 input, betul tak? Berat dia dengan tinggi. Okay, so idea yang boleh saya bagi, first kena ada 2 input field ni lah. Satu berat, satu lagi tinggi. Okay, lepas tu bila dia klik button apply, kiraan dia tu kita buat dalam coding, dalam programming. So sepatutnya boleh masuk dalam ni, kiraan dia. Yang berapa kiraan dia macam berat kuasa 2 bahagi dengan tinggi semua tu kan. So letak dalam tu.
Lepas tu nak paparkan dalam graf sama macam saya tunjuk tadi. Faham? Okey. Yang lain ada soalan ke? Tak ada soalan. Okey, so boleh saya proceed Boleh. Boleh. Ni saya ingat saya nak tanya balik kot supaya untuk semua recall. Okey, then yang ketiga. Okey, so user settle. Okey. 3D model interaction. Beza dengan button interaction. Kalau macam button, kita klik button, lepas tu model tu akan ada apalah interaction ni kan. Contoh dia keluarkan video ke, keluarkan infografik ke. So kalau 3D model interaction ni, kita bermain sendiri dengan model yang kita keluarkan tu. So antara paparan yang boleh kita keluarkan dalam bentuk macam ni lah, infografik, video, audio ataupun interaction sendiri. Okey, ni saya nak tunjukkan satu video contoh 3D model interaction. With Layer, now print can really come alive with new interactive 3D features. Here's a look at how 3D can make for engaging interactive experiences. In this example, you can experience a new car model in a 3D showroom. The car rolls onto the page with our basic programmable animations. You can see 360 degrees around the car no matter what angle you look at the page. With our new changeable textures feature, you can tap the various color swatches to see what the car looks like in your favorite color. You can even tap on the doors to open them up and take a look inside with the new Object Anchors feature. Okey, boleh sesiapa jawab soalan saya tak? Dekat mana 3D model interaction? Tukar warna ke ataupun buka pintu? Buka pintu. Okey, kalau tukar warna tu kita akan gunakan button lah. Button. Okey. In this next example, we show how you can tap the pop-out button to view a 3D model from all angles. Just double tap or pinch to zoom in. With two fingers, you can rotate to get a full 360-degree view of the 3D model. Or swipe with one finger to move the model around. This example lets you tap the buttons on the TV to change the channel. This works by using both our changeable textures feature and the new video textures feature. AR is a powerful tool for education, and this textbook cover is a perfect example of how 3D can enhance this even further. The cover comes alive with a spinning model of the solar system with independently animated planets that rotate and revolve at their own speeds. As with the showroom example before, you can zoom in close for a better look at the smaller planets. We used a combination of changeable textures and object anchors to make this example possible. You can even tap on the planets to view more information on the web about each one. 3D domes are a great way to immerse yourself in an exotic location, and now these panoramic images can be dynamic videos playing in all directions. In this music video, you can be the director and spin around 360 degrees to watch the musicians dance, sing, and play their instruments all around you. This example uses our new video texture feature, the special 360-degree video placed inside the speaker. Learn more about how you can create 3D experiences like these at our developer documentation portal. Or let us build them for you by contacting our full-service Layer Creative Studio. Okay, so tu je. So saya rasa semua boleh faham apa beza 2D interaction, button interaction dengan 3D model interaction. Boleh. Okay. So secara mudah dia saya guna dekat sini saya inputkan 3D model, letak atas mata. Yang ni semua boleh buat kan, semua tahu kan. Ni benda basic AR.
Okey, lepas tu select bahagian 3D model yang kita akan letakkan interaction. So kalau macam contoh dekat sini, model dia satu model ni, rumah ni. Tapi interaction yang saya nak buat dekat bahagian bumbung je. Which is kalau macam contoh saya klik dekat bumbung ni, keluar infografik ke, keluar tukar warna ke. Macam dekat video tadi, dia klik pada pintu. Maksudnya dia select pada pintu tu saja, bukan keseluruhan kereta. Okey, lepas tu tambahkan box collider di bahagian inspector. Actually ni yang paling penting. Sebab box collider ni yang menentukan dekat tempat mana kita tekan supaya boleh interaction tu lah. Lepas tu last sekali kita akan letakkan coding kita dalam bahagian inspector. Tu dekat bahagian model tu. Okey. Saya tunjuk dekat Unity. Okey. Benda ni saya dah pernah buat tapi sebagai just prototype. So maknanya dia dah complete semua dia lah. Okey, so macam saya tunjuk tadi dekat home. Ni model yang saya guna Okey, dekat home ni tengok dia ada banyak dia punya model-model yang dalam dia. So saya dapat identify dekat mana. Contoh ni bumbung kan. Okey, so dekat ni lah yang saya akan letakkan dia punya box collider. Okey, ni bumbung depan, bumbung belakang. Okey, contoh dia saya letak kat bumbung depan ni, saya letak sini box collider. Kalau semua nak cuba kan, bila kita bermain dengan box collider ni, dia lain sikit. Sebab saya terus tunjuk lah kot. Saya letak cube. Kecilkan sikit. Tapi ni dah ada box collider. Okey. Biasanya dia akan keluar kosong. So kita akan tambahkan sendiri box collider tu dekat sini. Dekat bahagian inspector, just tambah box collider. So kalau macam ni kita nampak, dia terus masuk ngam-ngam. Tapi kalau sepatutnya, kalau macam dekat home tadi, dia tak akan keluar ngam-ngam. Contoh dekat sini, size ni kita kena main. Kena size dengan dia punya kedudukan lah. Okey. Contoh saya delete balik. Okey, dekat home ni saya dah letak semua interaction dekat sini. Contohlah saya kata okey, kat bahagian dinding ni saya reset balik dia punya ni Saya reset balik dia punya set semua. Saya remove ikut. Okey. Bahagian dinding saya tambah box collider. Sepatutnya dekat size ni semua dah akan jadi satu. So you all yang kena set kan dia punya size dia. Set kan, tengok X, Y, Z. Contoh kalau macam ni. Kita kena make sure box collider tu memang berada, kalau tak nak kecil pun, kalau tak nak cukup-cukup pun, at least kena lebih kan. Sebab bila kita main dengan user interaction ni, kadang-kadang user terpegang benda lain. Nak tanya. Okey. Okey, untuk yang dinding tu kan, dia sebenarnya yang box yang ada line macam hijau tu, itu sebenarnya cube ke apa? Yang dinding ni adalah model tu sendiri. Contoh saya bawa sini So inilah dinding dia. Yang ni. Yang warna hijau ni adalah box collider yang saya letak dekat sini. Contoh saya remove component, hilanglah dia punya box collider tu. I see. So if kita nak buat macam dekat pintu, just klik kat pintu tu and then just add box collider. Macam tu ke?
Betul, Oh, saya klik kat sini pintu ni kan. Hmm? Okey, sekejap. Oh, tapi pintu ni model dia dah setkan sekali dengan benda-benda macam ni. Okey, so apa yang saya kena buat dekat sini, saya just tambah box collider. So kalau tengok box collider ni tak kena pada pintu. Okey, so apa yang kita kena buat, kita kena besarkan lagi. So bila kita bermain dengan box collider ni, kita kena make sure benda tu tak bertindih dengan yang lain. Contoh pintu tu tak bertindih dengan dinding. Sebab nanti kita takut kalau kita klik pintu tapi keluar information tentang dinding. I see. So that's why kita kena betulkan dia punya size tu Betul, yang size box collider tu lah. Okay, thank you. Okay, saya masukkan balik. So hasil dia nanti oh sekejap, saya ada tertinggal lagi. Lepas kita letak box collider tu, kita kena letak coding apa yang kita nak buat. Okey, kalau macam apa yang saya buat sekarang ni, bila kita klik pada dinding tu ataupun mana-mana part ni, dia akan keluar information. Contoh yang saya dah buat dekat sini, bumbung depan. Okey, so ni adalah coding saya, click to change visibility. So ni coding dia. So apa yang saya nak buat sebenarnya, bila kita klik dinding tu, yang keluar adalah informasi tentang bumbung. Itu pun saya ada buat juga dekat sini. Informasi tu saya letak dalam canvas. Dekat sini. Canvas screen ni. Okay, so bumbung sepatutnya dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Okay. So maknanya bila saya klik bumbung tu, dia akan keluar data yang ni. Tapi pada awal-awalnya saya akan hide dulu. Maknanya bila user klik pada bumbung, baru informasi tu keluar. Sekejap dia tak play pula dia punya kamera. Okay. Saya tunjuk buat dekat bumbung sebab bumbung tempat yang paling mudah lah. Kalau macam ada yang tanya tadi tentang pintu kan. Pintu tu kita kena pecahkan dulu pintu tu dengan dinding supaya lebih mudah untuk kita asingkan dia punya box collider dia. Kalau tengok macam mana saya klik keluarkan information tadi, saya dah setkan awal-awal dekat sini. Yang bumbung ni kan, saya dah setkan dia punya grafik semua. Okay, so yang ni informasi dia, yang ni bila kita klik dia akan back balik. So pada awalnya kita akan hide. So dekat coding yang saya letak dekat sini tadi ni, okey, dekat sini baru kita bagi tahu apa yang bila kita klik, apa yang kita nak tunjukkan dan apa yang kita nak suruhkan. So benda yang kita nak letak, benda yang kita nak tunjukkan, contoh berkaitan dengan dinding kan, saya letak sinilah information dia. Apa yang kita nak suruhkan selain tu semua kita akan letak dekat bawah ni, object to hide.
benda ni tak complicated, tapi dia memang perlukan praktikal lah untuk kita faham betul. So maknanya you all memang kena buat dulu, okay, dan nanti baru boleh nampak. Okay, proceed dengan soalan. Ada apa-apa nak tanya ke?